Shalom Ayai, 姐妹们平安。 apa kabarnya hari ini? 今天我们都好吗？ Ya puji Tuhan, harapannya semua baik, sehat ya Ayai. 我们盼望所有的姐妹们都在安康当中。 Kita bersyukur hari ini kita bisa mengikuti persekutuan Komisi Wanita kembali walaupun masih secara online. 感谢神，众人还在线上，但是我们每个星期三还可以在姐妹会里碰面。 Ya, sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian. 还没听到之前，我们先来颂赞神一首歌， Menyatakan kasihnya. 就是播出爱。 Kita nyanyi dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, lalu nanti dalam bahasa Indonesia, dan di refnya nanti dalam bahasa Mandarin. 我们先用中文唱一遍，然后第二篇用印尼文副歌，我们再回到中文来唱出来。 Ya, mari kita puji Tuhan ya Yai. 我们一起来赞美神。 Kita mau menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. 在生活上，我们要把神的爱彰显出来。 Ada kasih dari surga yang tinggi dan dalam. 在主里的爱是又深又广阔。 一份爱从天而来，地山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，看心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Kita naikkan pujian ini dalam bahasa Indonesia. 我们用印尼文唱一遍。 Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasihnya. Kasih Yesus, kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, gak ku jadi saluran berkah. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasihnya. Kasih Yesus mengalir di dalam hidup kita 神的爱在我们生活里面流露出来， karena kita adalah manusia baru di dalam Kristus. 因为在基督里我们是新造的人。 Kita naikkan pujian ini, Yoi Penai. 我们再来唱过一次。 爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，看心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱
姐妹们，我们先做一个祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama ya Tuhan, walaupun melalui online. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan komisi wanita ini. Tuhan berkati kami, siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami boleh memberikan waktu untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan yang menerjemahkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ayo mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 姐妹们，我们打开一处的经节，《哥林多后书》第5章17节。 Saya baca dalam bahasa Indonesia dulu, lalu nanti dalam bahasa Mandarin. 我们先来注意印尼文。 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 就是若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Ya, ayai, tentunya ayat ini juga tidak asing lagi buat kita, bukan? 姐妹们，这些经文对我们来说当然是不陌生了。 Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. 无论是谁在基督里，他都是新造的人。 Kita semua sudah di dalam Kristus? 我们所有的都在基督里了吗？ Amin, ayai? 阿门吗，姐妹们？ Ya, setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, 每一个相信主的人都把他的生命、他的生活交给主。 maka dia sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus karena hidupnya yang lama sudah diampuni. 因为他的生活已经交在主的手里，所以旧事已过，他已经变成新造的人了。 Ayai masih ingat gak bagaimana hidup kita sebelum percaya kepada Tuhan? 姐妹们，曾否记得我们还没认识基督之前，我们的旧的生活是怎么过的？ Dosa-dosa apa yang pernah kita perbuat tapi kita nggak sadar ternyata itu dosa dan sudah menyakiti hati orang lain. 我们曾否犯过罪？其实我们在不知不觉当中犯了这个罪，这已经伤了我们主耶稣的心。 Kita merasa kita baik-baik saja. 我们觉得我们活得好好的啊， Ya memang saya seperti ini. 我就是这个样子啊。 Padahal apa yang kita pikirkan, katakan dan lakukan sudah membuat orang lain tidak menyenangi kita. 但是我们的所作所为已经造成别人不喜爱我们了。 Gambarannya seperti ulat ya, Li. 它的比喻就好像一只虫茧， Jadi orang yang belum di dalam Kristus, yang masih hidup di dalam kehidupan yang lama, itu seperti ulat yang merugikan. 就好像还没认识主之前的生活，就好像一只虫，这只虫是会为植物带来害处的。 Ayai kalau lihat ulat mau pegang nggak? 那姐妹们，你看到一个小虫子，你会去碰它吗？ Kalau kita pegang itu nanti tangan-tangan kita semua jadi gatal-gatal, bengkak-bengkak. 假如这个是有劲的话，那我们碰到它，我们的手就会发痒，就会发起肿。 Bahkan ulat kalau didekatin dengan daun, dia akan makan habis daunnya. 甚至把一片叶子放在这个虫上面，这片叶子也会被它吃掉。 Jadi ulat sangat merugikan dan banyak orang memang tidak suka dengan ulat. 所以这些虫子是非常是个有害的，大多数人都不喜爱这些虫。 Tapi ternyata ulat itu unik, 但是这些虫呢也很特别的， khususnya ulat bulu ya, Yai. 特别是这个毛毛虫， Dia ada masa dari ulat menjadi kepompong. 它从一个这个小虫，它会变成一个茧。 Lalu dari kepompong ada masa beberapa waktu ketika dia keluar dari kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu. 这个它从茧里面一段时期以后，它就会破茧而出，就成为一个非常漂亮的蝴蝶。 Yai kalau lihat kupu-kupu suka nggak? 那我们看到蝴蝶，我们喜欢吗？ Cantik ya kupu-kupu. 蝴蝶是非常漂亮的， Dan kupu-kupu itu sangat membantu di dalam penyerbukan bunga. 而且这个蝴蝶变成非常有益处的，就是把这只花蕾搬迁到另外一个花蕾里面。 Jadi kalau kupu-kupu hinggap di bunga, dia bisa membantu di dalam pembuahan dari bunga itu putik dan sari bergabung lalu nanti jadi buah. 所以蝴蝶很快的把这些由
花粉带到另外一个，然后它们会结成果子。 Artinya kupu-kupu itu memberikan manfaat yang positif bagi manusia. 所以变成了蝴蝶的这个虫，已经对人带来益处了， Dan bagi tumbuhan. 也为植物带来益处。 Dia waktu jadi ulat dia merugikan. 在成为虫的时候，它是为人带来亏损的。 Setelah berubah jadi kupu-kupu dia bermanfaat, dia memberi dampak yang baik, dia menjadi berkat. 成为蝴蝶之后，它就带来很多的益处，也成为很多植物的成为我们人的祝福。 Itulah gambaran perubahan yang kita alami di dalam Kristus. 这就是一个画面，我们在基督里面的更新的画面。 Supaya lebih jelas, ayo kita lihat secara singkat video ini. 我们要比较明白的话，我们来看这个短片， Bagaimana ulat jadi masuk ke dalam kepompong lalu jadi kupu-kupu. 就是从一个毛毛虫变成一个茧，然后从茧里面剥茧而出，成为这个蝴蝶。 Nah, Yai sudah lihat ya, wah luar biasa ya ciptaan Tuhan. 姐妹们，你看了这个，你会震撼神的创造吗？ Jadi gambaran hidup kita yang lama itu seperti ulat. 我们旧的生活就好像这些的毛毛虫， Karena dosa yang kita perbuat, kita merugikan banyak orang. 因为我们所犯的罪，我们带来周遭的人很多的亏损。 Misalnya dosa kita masih suka gosip, 比如我们很爱说三道四， suka memburuk-burukan orang lain, 很爱说别人的短处， gampang emosi, gampang tersinggung, 很爱生气，也很容易的就好像非常的敏感， ada sifat marah, sifat dendam, 也会有记仇，也会有常常一点小事就生气了， malas berdoa, malas ke gereja, 懒惰的祷告，也不大爱到教会去敬拜， malas dengar firman Tuhan. 也不喜欢听神的真理， Itulah hidup kita yang lama. 那就是我们以前老旧的生活。 Tetapi di dalam firman Tuhan tadi di 2 Korintus 5 ayat 17, 刚才我们读的哥林多后书第5章17节里告诉我们， ya, jadi dibilang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 这里告诉我们，谁在基督里，他已经是个新造的人了， Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 旧的已经过去的，新的已经来了。 Berarti kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, hidup kita yang lama itu kita mau tinggalkan. 所以，假如我们真正在主里面的话，基督里面，我们旧的生活，我们一定要把它唾弃放下， Hidup yang lama itu masih hidup di dalam kegelapan. 就是活在黑暗的生活里。 Tetapi di dalam Kristus, kita yang dari dalam gelap, kita ditarik keluar menuju kepada terang. 但是在基督里，在我们还在黑暗的生活里的时候，基督把我们拉出来了。 Tetapi harus ada ketaatan kita, ayat. 姐妹们，但是条件是我们有顺服的心。 Setiap orang yang sudah percaya di dalam Kristus, dia ada Roh Kudus di dalam dirinya. 每个相信主的人，圣灵都在他心里面。 Jadi kita diingatkan, tadi sudah dosa ya, tadi sudah gosip, tadi sudah bohong. 所以圣灵会提醒我们，刚才你就说闲言道语了，刚才你已经欺骗人了。 Kita mau taat gak dengar teguran Tuhan dan mau meninggalkan dosa itu, mau berubah? 我们是否愿意听圣灵的声音，然后我们改变，不再犯这样的错呢？ Belajar jujur, 我们学习诚实， belajar tidak iri, 我们也学习不嫉妒， belajar menyampaikan hal yang positif tentang orang lain.
我们也把人的长处告诉给周遭的人， Jadi kita harus taat, mau dibentuk oleh Tuhan. 所以我们要顺服被神来塑造。 Jadi sebagai orang yang percaya, orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, kita akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ayat ini. 所以成为新造的人，在基督里生活的人，我们与主的关系一定要非常的密切。 Coba kita refleksi ya, kita rindu nggak baca Alkitab setiap hari? 所以姐妹们，我们可以做一个反省，我们有没有思念想要每天读圣经呢？ Kita rindu nggak berdoa setiap hari? 我们是否每天都想向神说话，借着祷告向神说话呢？ Kita rindu nggak hari Minggu itu kita khususkan untuk ke gereja beribadah kepada Tuhan? 我们是否非常的渴慕周日或者是安息日，我们到圣殿里来朝拜他？ Misalnya pun kalau ada kegiatan lain di hari Minggu, pokoknya habis ibadah, habis gereja dulu, baru lakukan yang kegiatan yang lain. 或许在周日我们有其他的活动，但是我们先着重敬拜完以后，我们才处理其他的事。 Karena kita mau jalin hubungan pribadi yang baik dulu dengan Tuhan. 因为我们想要跟神建立美好的关系， Kita mau mengutamakan Tuhan. 我们要尊主为大， Kita nggak bisa hidup di luar Tuhan. 我们不能在主以外的生活。 Inilah yang dinamakan en Christo. 这就是在希腊文叫做 en Christo， Yeah. 在基督里， Ya, en Christo itu bahasa Yunani ya, Yai. 就是希腊文来的， Artinya di dalam Kristus. 就是在基督里， Yang berarti mempunyai persekutuan yang baik dengan Kristus. 就是与神有非常好的关系。 Jadi persekutuan ini adalah hidup persekutuan yang telah dipulihkan oleh Tuhan. 这个关系就是我们已经和好、和解、跟神和解的关系， Melalui kematian dan kebangkitan Kristus. 就是借着基督在十字架上为我们受苦，也为我们死，让我们与神可以和好了。 En Christo itu juga berarti cara hidup yang baru. 在基督里就是有新的生活方式， Bahwa orang Kristen, orang percaya mempunyai gaya hidup yang baru di dalam Kristus. 就是在基督里的人有在基督生活里面有新的生活态度 Hidup 了， yang berbeda dari dunia ini. 就是与世界不相同的生活方式， Hidup yang tidak sama lagi dengan hidup yang lalu. 与以往的旧生活完全不同了。 Hidup yang tidak mau sama dengan cara pikir atau pola pikir dunia ini. 不再按照世界的想法而生活。 Jadi ketika ada godaan dari dunia, udahlah nggak usah doa dulu, udahlah nggak usah ke gereja dulu. 或许有一些诱惑领到我们暂时我们不祷告，今天我们不会去崇拜了。 Kalau kita sudah di dalam Kristus, kita bisa tolak itu. 假如我们在基督里，我们能够完全的把这些先放下，先拒绝掉， Kita nggak akan nyaman lagi. 因为我们内心里面不再有安宁了。 Karena kita nyamannya kalau di dalam Kristus. 因为只有在基督里，我们才可以得到这个平安。 Kita nyaman kalau sudah berdoa, sudah baca Alkitab, dan beribadah kepada Tuhan. 我们的心得到安宁，就是当我们已经祷告，我们已经读经，或者我们有读一些灵修的课程，让我们心里面满满的平安。 Firman Tuhan juga bilang bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. 圣经里面也告诉我们，主耶稣就是死以及复活， Dia juga adalah sumber kehidupan. 他是生命生活的泉源。 Barang siapa yang tinggal di dalam Dia, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. 有人在基督里面，纵然已经死了，他也是活的。 Ya, Yai kalau lihat gambarannya pohon itu kan banyak ranting ya. 姐妹们，我们注意一棵树的时候，我们可以看到它很多的枝子、杆子。 Misalnya satu ranting ini nggak mau tinggal di dalam pohon, dia mau hidup sendiri. Bisa hidup nggak rantingnya? 那我们比如有一只枝子，它不愿意靠着树干而活，它要自己生活，可能吗？ Bisa nggak ranting itu menghasilkan buah atau daun yang segar kalau dia nggak di dalam pohon itu? 假如这只枝子不在这棵树的树干上拿到这个养分的话，它可以开花，可以结果吗？ Nggak bisa ya, Yai. 当然不可能， Karena pohon itu sumbernya itu kehidupannya ada di situ.
因为这棵树的生命来源就在这个树干里面、树根里面。 Ada akar yang menyerap air ya, sumber-sumber makanan yang akan dialirkan ke ranting-ranting. 就是这棵树有树根，然后吸收很多的养分，能够滋养所有的枝子以及叶子、果子。 Jadi demikianlah hidup kita. 所以我们生活应该是这样。 Kalau kita merasa nggak usah juga di dalam Tuhan, nggak usah rajin berdoa, baca Alkitab juga aku bisa hidup. 我们可能会想，我不祷告，我不读经，我也照样可以生活啊。 Tapi sampai kapan kita akan bertahan? 那我们自问，我可以持续这样的生活到多久？ Karena kita tidak punya sumber kehidupan yang kekal itu. 因为我们没有永生的源头，就是基督。 Lama-lama kita akan mati secara rohani kita. 久而久之，我们的灵命就枯萎死了。 Dan ketika ada masalah datang dalam kehidupan kita, 所以当有问题临到我们的时候， kita nggak akan kuat, 我们就不再坚 nggak 强， akan ada sumber pengharapan. 也不再有盼望的源头。 Ya udah, kita pakai cara pikir dunia untuk bertahan hidup. 所以我们就会使用这个世界的看法、想法来照我们自己的意念来生活， Dan itu tidak akan membuat kita bisa hidup. 这不会让我们活得很好。 Nah, yaitu untuk menjadi ciptaan yang baru, 所以姐妹们要成为新造的人， ya kita punya status kita anak Tuhan, kita punya cara hidup yang baru. 我们的这个职位就是神的儿女，我们有新的生活方式。 Kita adalah warga kerajaan surga. 我们是天国的子民， Kita mau menyerupai Kristus. 我们要效仿主耶稣基督， Karena kita juga adalah murid-murid Kristus. 因为我们都是主耶稣的门徒， Mari hidup di dalam Kristus. 活在基督里， Hidup di dalam Kristus dan bukan di luar Kristus. 不要活在基督以外， Di dalam kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan. 顺服的活在神的旨意当中。 Ayai, coba kita renungkan dulu hal-hal apa saja dalam hidup kita yang dimana kita belum tinggalkan hidup lamanya. 所以姐妹们，我们自己回想一下，我们生活那一方面，我们还没有放下这些旧的习惯。 Ya, masih ada dosa yang mungkin setiap hari berulang kita lakukan. 或许有一些罪，我们知道或是不知觉当中，我们重复的在犯同样的罪。 Masih ada dosa yang sulit untuk kita tinggalkan. 还有很多的罪行，我们很难放下它，离开它。 Kita nggak mau lagi hidup di dalam hidup yang lama. 所以我们要节制的，不再活在旧的生活方式当 Kita 中。 udah bersih. 我们已经被神赎了，洁净了。 Masa kalau sudah mandi, Ayai mau pakai lagi baju yang kotor? 当你洗完澡，你一定会换一身非常清洁的新衣服。 Pasti nggak mau ya, I. 你当然不愿意再穿上那个已经肮脏的衣服了。 Mari kenakanlah pakaian yang baru. 所以我们要穿上清洁新的衣服。 Pola pikir yang baru di dalam Kristus, 在基督里面有新的想法、新的思想。 cara berkata-kata berbicara yang baik di dalam Kristus, 在基督里面，我们可以用非常好的言语语气来说话。 sikap tingkah laku yang baik yang berkenan di dalam Kristus, 在言语行为上，以基督把它展现出来， sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. 所以我们可以成为周遭人的祝福。 Ayai, tentunya kita ingin bahwa banyak orang itu kalau dekat kita tuh senang. 姐妹们，我们很爱。假如我们周遭的人跟我们在一起的时候，他们会觉得非常的喜欢、 Ya, 快乐， nyaman. 也会觉得很舒服。 Bukannya kalau dekat kita, aduh ini ngapain juga ya datang-datang. Jadi orang nggak suka sama kita, pasti kita nggak mau. 我们当然不希望我们的到来会有旁人说这个人干嘛来这里呢？ Kalau ada Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan jadi orang yang berbeda. 所以当有基督在我们心里面的时候，我们与众会不同的。 Pancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. 在我们生活当中展现出活出主的爱来， Ya, menjadi berkat bagi orang lain. 成为他人的祝福。 Kasih yang terlebih dahulu kita rasakan, kita bagikan bagi orang lain. 我们先领受享受了的爱，我们把它流露出去，把它活出来。 Pengampunan yang kita terima terlebih dahulu kita juga berikan bagi orang lain. 我们已经得到的饶恕，从神得到的饶恕，我们同样可以饶恕他人。
Maka hari demi hari kita akan memperlihatkan hidup kita yang baru di dalam Kristus. 所以热父为了我们生活当中已经展现了神的爱。 Amin ayai. 姐妹们，我们阿明吗？ Mau ya, kita mau hidup di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. 愿我们都愿意活在基督里面，然后成为一个新造的人。 Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan ketika kita meninggalkan dunia yang singkat ini, 再一次的，我常常重复的提醒，当我们离开这短暂的世界的时候， kita akan memberikan dampak yang baik di mana orang-orang akan melihat, oh Kristuslah yang dimuliakan dalam kehidupan kita. 那别人就会对我们的影响就是他在活着的时候只是荣耀神，为荣耀神而生活。 Orang-orang akan mengingat segala kebaikan dan berkat yang pernah kita berikan bagi mereka. 那他人就会常常记得我们曾经分享过的主基督的爱， Dan banyak orang akan datang kepada Kristus melalui kehidupan kita. 也让他人能够借着我们展现基督的爱而愿意亲近神，能够认识神、接受神。 Amin? 阿门吗？ Amin. Mari kita bersatu Amin. dalam doa. 我们来做一个结束祷告。 亲爱的父阿爸上帝，感谢你今天在姐妹会里让我们学习到的功课，就是主，我们愿意放下老旧的生活。虽然很多时候说是很容易，做起来非常的难，但是靠着我们自己的力量是做不出来的，只有靠着主耶稣基督加添给我们的力量，让我们借着愿意顺服神的旨意而生活，能够彰显你的荣耀，彰显你的爱。 向周遭的人彰显我们是你的儿女的时候，无论是我们的家庭、我们的周遭的亲戚朋友、我们的世交，都能够认出我们是主基督的儿女。主啊，祝福我们的，帮助我们的各自的家庭、姐妹的家庭，各自身体上的健康，可能是家庭上的许多的问题，我们自己不能够处理的。 我们托在神的手中，借着祷告，凡事祈求。我们等候神为我们打开一扇又一扇的门，让我们可以走出这些困境。主啊，感谢你把将要来临一个兴起的生活托在你手中，也祝福艾利传道以及沙曼弟兄在加拿大，还有就是他的一对儿女，还有他在学校里的许多的工作，都放在你的手中，愿你祝福保守。主啊，感谢你把我们全然仰望。 奉靠主耶稣生命祈求的，阿门。 Amin. Oke ayai, 谢谢. Tuhan Yesus memberkati. 愿神祝福我们大家 Shalom. 平安。